Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan sambung kembali kelas PDPR tahun 1 bagi tahun 2022 bermula jam 2 hingga 4 petang bersama dengan Ustazah Nurul Jannah. Anak-anak masih ingat lagi tak siapakah Ustazah Nurul Jannah? Sebelum kita mulakan kelas, jom Ustazah perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ustazah ialah Nurul Jannah binti Muhammad Nur. Anak-anak boleh panggil Ustazah dengan panggilan Ustazah Jannah, insya-Allah. Ustazah merupakan guru kelas bagi kelas 1 Ibnu Sina. Jadi anak-anak, apakah yang akan anak-anak belajar bersama dengan Ustazah Jannah ya? Okay, anak-anak semua akan bersama dengan Ustazah. Kita akan belajar subjek ulum syariah. Anak-anak akan bersama dengan Ustazah. Kita akan mempelajari subjek ulum syariah, insya-Allah. Apakah itu ulum syariah ya anak-anak? Apa kata jom Ustazah perkenalkan kepada anak-anak semua secara sepintas lalu apakah itu ulum syariah? Apakah yang akan anak-anak pelajari di dalam bidang ulum syariah, di dalam mata pelajaran ulum syariah? Anak-anak jom kita belajar, kita teroka apakah yang ada di dalam subjek ulum syariah yang pastinya menarik dan seronok. Jom anak-anak. Okey, untuk pengetahuan anak-anak semua, okey, bagi subjek ulum syariah, okey, di dalam subjek ulum syariah, okey, sebagaimana makluman anak-anak semua, ulum syariah terbahagi kepada dua. Subjek ulum syariah terbahagi kepada dua, iaitu bidang akidah dan juga bidang ibadah. Apakah itu akidah Ustazah? Apakah itu ibadah Ustazah? Semua ini akan anak-anak pelajari bersama dengan Ustazah di dalam kelas yang akan datang. Tetapi pada hari ini Ustazah akan jelaskan secara sepintas lalu sebagai makluman dan rujukan serta bimbingan untuk anak-anak semua. Okey, di dalam subjek ulum syariah, anak-anak akan belajar, anak-anak akan didedahkan dengan dua bidang, dua perkara, iaitu akidah dan juga ibadah. Jom Ustazah jelaskan satu persatu apakah akidah dan juga apakah ibadah. Apakah yang ada di dalam akidah dan juga apakah yang ada di dalam ibadah. Jom anak-anak semua. Okey, kita lihat bidang akidah terlebih dahulu. Okey anak-anak, kita lihat bidang akidah terlebih dahulu. Okey, di bawah bidang akidah, okey, terdapat 6 tajuk secara keseluruhan. Okey, terdapat 6 tajuk secara keseluruhan. Tajuk yang pertama ialah rukun iman. Okey, tajuk yang kedua, beriman kepada Allah. Okey, tajuk yang ketiga, mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, tajuk yang keempat, Islam dan sains. Anak-anak akan bersama dengan Ustazah, kita akan meneroka Islam dan sains. Apakah kaitan Islam dan sains terhadap alam? Dan tajuk yang kelima, Asma'ul Husna. Okey, tajuk yang kelima, Asma'ul Husna. Dan tajuk yang keenam, iaitu konsep muraqabah. Konsep muraqabah. Jom anak-anak, Ustazah akan jelaskan satu persatu bermula daripada tajuk pertama hingga tajuk keenam. Kita lihat tajuk yang pertama terlebih dahulu. Tajuk yang pertama ialah rukun iman. Apakah itu rukun iman? Okey, yang pertama sekali, okey, bagi tajuk yang pertama rukun iman, anak-anak akan didedahkan dengan pengertian rukun iman. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan rukun iman dan juga rukun Islam? Anak-anak tahu tak berapakah rukun iman? Okey, rukun iman ada 6. Okey, rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Okey, semua ini akan anak-anak pelajari bersama dengan Ustazah di dalam kelas yang akan datang. Ustazah akan ajar anak-anak untuk menyebut satu persatu pembahagian rukun iman. Okey, setelah anak-anak mengetahui rukun iman, mengetahui maksud rukun iman, anak-anak pula akan didedahkan dengan 6 rukun iman dan anak-anak akan diajar oleh Ustazah untuk menyebut 6 rukun iman. Seterusnya, apabila anak-anak sudah mengetahui maksud rukun iman dan pembahagian rukun iman, anak-anak pula akan didedahkan dengan kepentingan beriman dengan rukun iman. Apakah kepentingan seseorang hamba Allah beriman dengan rukun iman dan apakah hikmah seseorang beriman dengan rukun iman. Semua ini akan kita pelajari di bawah tajuk yang pertama, iaitu rukun iman. Okey, kita lihat pula tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua ialah beriman kepada Allah.
Siapakah Allah Subhanahu Wa Taala? Semua ini akan didedahkan di dalam tajuk yang kedua. Semua ini akan didedahkan di dalam subjek ulum syariah. Okey, anak-anak akan didedahkan dengan pengertian beriman kepada Allah. Okey, di bawah tajuk yang kedua, anak-anak akan bersama dengan ustazah, kita akan mengetahui maksud beriman kepada Allah. Siapakah Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapakah kita perlu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Semua ini anak-anak akan belajar bersama dengan ustazah. Yang penting anak-anak sentiasa ceria dan bersemangat untuk mengikuti kelas bersama dengan ustazah. Kemudian setelah anak-anak mengetahui maksud beriman kepada Allah, anak-anak akan didedahkan, ustazah akan dedahkan kepada anak-anak dalil ataupun ayat Al-Quran beriman kepada Allah. Apakah ayat Al-Quran? Apakah ayat dalam Al-Quran yang menyuruh kita supaya beriman kepada Allah? Okey, tajuk yang ketiga pula, anak-anak akan belajar kalimah syahadah. Tajuk yang ketiga iaitu kalimah syahadah. Pertama sekali, anak-anak akan mengetahui pengertian syahadah. Apakah yang dimaksudkan dengan syahadah? Okey, apabila anak-anak sudah mengetahui maksud syahadah, anak-anak pula akan diajar oleh ustazah untuk menyebut lafaz dua kalimah syahadah. Apabila anak-anak sudah mengetahui maksud syahadah, anak-anak akan diajar pula oleh ustazah untuk menyebut dua kalimah syahadah, insya-Allah. Dan apabila anak-anak sudah mampu mengucap dua kalimah syahadah, anak-anak pula akan didedahkan dengan keperluan syahadah dalam kehidupan seharian. Keperluan syahadah dalam kehidupan seharian. Apakah keperluan, apakah kepentingan mengucap dua kalimah syahadah di dalam kehidupan seharian? Semua ini akan kita pelajari di bawah tajuk yang ketiga. Tajuk keempat pula, anak-anak akan bersama dengan ustazah, kita akan meneroka Islam dan sains dan kaitannya terhadap alam. Anak-anak kita akan belajar mengenai sains, Islam dan sains, juga kaitannya terhadap alam. Semestinya seronok tajuk yang keempat ini, iaitu Islam dan sains dan kaitannya terhadap alam. Di dalam tajuk ini, anak-anak akan didedahkan dengan pengertian alam. Apakah yang dimaksudkan dengan alam? Kemudian kita akan mengaitkan, kemudian tajuk keempat ini akan mengaitkan penciptaan Allah dengan kewujudan Allah. Contohnya apa penciptaan Allah yang anak-anak ketahui? Contohnya penciptaan langit. Contohnya langit. Langit adalah ciptaan Allah. Jadi, apakah kaitan langit dengan kewujudan Allah yang akan anak-anak belajar dengan ustazah? Seterusnya, anak-anak juga akan belajar memerhatikan alam dan mengaitkan dengan kewujudan Allah. Kita akan memerhatikan alam semesta dan kita kaitkan dengan kewujudan pencipta kita, iaitu kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi? Bagaimana Allah menciptakan manusia? Bagaimana Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan? Bagaimana Allah mencipta binatang? Bagaimana Allah mencipta laut? Dan semua ini akan anak-anak pelajari di dalam tajuk yang keempat. Seterusnya, tajuk yang kelima iaitu Asmaul Husna. Tajuk yang kelima ini, anak-anak akan didedahkan dengan pengertian Asmaul Husna. Apakah yang dimaksudkan dengan Asmaul Husna? Semua ini kita akan belajar di dalam tajuk yang kelima dan anak-anak akan didedahkan, diajar oleh ustazah untuk menyebut kalimah Asmaul Husna. Berapakah bilangan kalimah Asmaul Husna yang ada? Semua ini akan kita pelajari di dalam tajuk yang kelima. Dan tajuk yang keenam, itu tajuk yang terakhir, iaitu konsep muraqabah. Apakah muraqabah ini ustazah? Semua ini akan ustazah jelaskan di dalam kelas yang akan datang. Anak-anak akan mengetahui pengertian muraqabah. Maksud muraqabah, apabila anak-anak belajar tajuk yang keenam, anak-anak akan mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan muraqabah dan anak-anak juga akan didedahkan dengan mengingati Allah di mana sahaja berada. Di mana sahaja kita berada, kita dituntut untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua ini akan ustazah dedahkan, akan kita terokai di dalam tajuk yang keenam, iaitu konsep muraqabah. Kalau tadi anak-anak sudah mengetahui bidang akidah. Bidang akidah ada 6 tajuk. Semua enam tajuk yang ustazah bagi tahu secara sepintas lalu tadi berada di dalam bidang akidah. Kita lihat pula bidang ibadah. Apakah itu ibadah ustazah? Jom kita lihat apakah ibadah yang akan anak-anak pelajari bersama dengan ustazah. Jom anak-anak semua. Bagi tajuk ibadah, terdapat 4 tajuk secara keseluruhan. Ibadah terdapat 4 tajuk secara keseluruhan. Tajuk yang pertama ialah konsep kehambaan dalam Islam. Konsep kehambaan dalam Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan kehambaan dalam Islam? Semua ini kita akan belajar dalam ulum syariah bidang ibadah. Anak-anak akan didedahkan, anak-anak akan mengetahui maksud kehambaan dalam ibadah. Apakah maksud hamba? Apakah maksud ibadah? Semua ini akan kita belajar dalam kelas yang akan datang. Dan
Di bawah tajuk yang pertama ini juga, anak-anak akan didedahkan dengan peranan manusia sebagai hamba Allah. Apakah peranan manusia sebagai hamba Allah? Apakah tugas ataupun tanggungjawab manusia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau tadi anak-anak akan belajar mengenal Allah di dalam bidang akidah. Di dalam bidang ibadah kita akan belajar cara beribadah, cara untuk mengabdikan diri kepada Allah, cara untuk menunaikan ibadah kepada Allah. Apa itu ibadah, Ustazah? Anak-anak jangan bimbang. Semua ini akan Ustazah ceritakan satu persatu di dalam kelas yang akan datang. Jom kita lihat tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua mengenai konsep kebersihan dalam Islam. Anak-anak semua tahu kan apakah itu kebersihan. Jadi tajuk yang kedua ini kita akan belajar kebersihan dalam Islam. Okey, yang pertama sekali anak-anak akan belajar pengertian kebersihan dan bersuci dalam Islam. Maksud kebersihan dalam Islam, maksud bersuci dalam Islam. Bagaimana untuk menjaga kebersihan, bagaimana untuk bersuci dalam Islam. Semua ini akan didedahkan di dalam subjek ulum syariah. Kemudian anak-anak akan didedahkan dengan cara-cara menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan apa ya anak-anak semua? Okay, semua itu akan kita pelajari satu persatu insya-Allah. Dan yang terakhir sekali, anak-anak akan belajar kepentingan kebersihan dalam kehidupan. Apakah pentingnya menjaga kebersihan dalam Islam? Semua ini akan didedahkan oleh Ustazah insya-Allah. Jom kita lihat tajuk yang ketiga. Okey, tajuk yang ketiga ialah taharah. Taharah dan bahagian-bahagian air. Okey, apa itu taharah, Ustazah? Apa itu bahagian-bahagian air? Taharah maksudnya bersuci. Bersuci macam mana ya? Okay, semua ini akan anak-anak pelajari di dalam bidang ibadah. Okay, kita akan belajar mengenai pengertian maksud taharah dan hukum taharah. Taharah ini bermaksud bersuci. Okay, apakah maksud bersuci dan apakah hukum bersuci? Kemudian kita akan mengenal pasti bahagian-bahagian air. Yang ini pastinya seronok. Anak-anak akan mengenal pasti, anak-anak akan mengetahui bahagian-bahagian air. Apa yang ada ya? Air apa ya? Air sirap, air milu, air hujan, semua ini akan kita belajar di dalam tajuk yang ketiga. Dan seterusnya, yang terakhir sekali, anak-anak akan didedahkan, anak-anak akan diajar oleh Ustazah membezakan air yang menyucikan dan tidak menyucikan. Di dalam tajuk yang ketiga ini, anak-anak akan diajar oleh Ustazah untuk membezakan sama ada bahagian-bahagian air tersebut suci ataupun tidak. Kita akan belajar membezakan air yang menyucikan dan juga air yang tidak menyucikan. Bagaimana ya Ustazah? Semua ini akan didedahkan di dalam bidang ibadah insya-Allah. Dan yang terakhir ialah tajuk keempat. Tajuk keempat ini anak-anak akan bersama dengan Ustazah. Kita akan belajar bab solat. Solat subuh berapa rakaat ya anak-anak? Solat zuhur berapa rakaat? Solat asar berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? Dan isyak berapa rakaat? Bagaimana untuk kita melafazkan niat solat? Okey, bagaimana untuk kita menyebut niat solat? Semua ini akan Ustazah ajar satu persatu untuk anak-anak semua insya-Allah. Okey, di dalam tajuk keempat ini kita akan belajar pengertian solat. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan solat? Apakah kepentingan solat? Okey, apakah hikmah kita solat? Okey, sebagai hamba Allah, apakah kewajipan kita? Iaitu yang pertama ialah solat. Okey, dan tajuk keempat ini kita akan belajar mengenai solat. Okey, apabila anak-anak sudah mengetahui maksud solat, anak-anak akan didedahkan dengan melaksanakan perlakuan solat dengan betul. Okey, apabila anak-anak sudah mengetahui maksud solat, anak-anak akan diajar oleh Ustazah untuk melaksanakan perlakuan solat dengan betul. Kita akan belajar daripada awal hingga akhir bagaimana untuk melaksanakan perlakuan solat dengan betul, bagaimana untuk mengambil air sembahyang, bagaimana untuk melakukan ibadah, melakukan solat dengan betul, bermula daripada solat subuh, solat. Terima kasih anak-anak semua di atas kerjasama yang diberikan kepada. Jadi anak-anak, kita jumpa lagi di dalam kelas yang akan datang pada waktu yang sama dan hari yang sama insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.